pendapat coach untuk siapkan SMP, ambil masa selama 2 bulan ke? Sebab kes mas yang baru ni, lawyer cakap bulan 2 baru owner boleh sign SMP. Okay. LO di bank settle bulan 12, 2020 lagi. Owner dah dingin sebab lama sangat untuk dapatkan 10% tu. Boleh lagi ke kalau nak tukar lawyer time sekarang? Guna lawyer yang biasa, guna cepat dan pantas. Okay. Terima kasih Mas. Soalan yang Mas tanyakan ni, sebelum tu nak tahu, dia punya loan dah lulus bulan 12. Okay. Maknanya SPA tu dah siap drafting lah sepatutnya lah kan. So lawyer ni biasanya ambil masa sikit untuk prepare SPA tu sebab dia kena buat carian tanah dulu. Carian tanah dekat pejabat tanah, bila dah dapat result carian tanah tu baru kita boleh finalize terms and condition dalam SPA. Okay, dan kedua, kalau misalnya kata LO dah dapat dan carian pun result carian tu kita dah dapat, dah tak ada apa-apa isu dah untuk kita finalizekan SPA. Okay, jadi hari ni dah 13 bulan. So kalau katalah LO tu dah lulus sejak bulan 12, sepatutnya SPA tu kalau misal kata saya lah yang dapat instruction untuk prepare SPA tu, dua perkara ni dah dapat, hari yang sama dah boleh sign SPA. Sebenarnya lah, saya dah boleh finalizekan SPA. Sebab kena faham, lawyer ni bila buat perjanjian jual beli tu bukannya setiap kali nak buat perjanjian jual beli dia kena pecah kepala, nak kena perah otak, nak kena buat semula. Terma yang ada dalam perjanjian jual beli tu dah agak standard. Benda yang dah diguna pakai bertahun-tahun. Lainlah mungkin kalau lawyer yang diambil ni dia agak hijau lah, baru dalam bidang conveyancing ni, dia tak ada presiden, tak ada sampel dan sebagainya. Tapi mustahil lah lawyer tak ada sampel kan. Lawyer tak ada presiden untuk buat SPA ni agak mustahil lah. Dan macam saya beritahu tadi, ada dua perkara ni. Ada carian tanah, carian kebankrapan. Dua carian ni yang paling penting lah. Carian tanah, carian kebankrapan yang kita akan buat dulu. Bila dah confirm memang buyer dan juga vendor tu bukan seorang bankrupt, dan carian tanah tu pun kita dah dapat, kita dah boleh finalizekan SPA, dan kemudian kita kena pastikan ada letter offer yang dah dikeluarkan. Kita nak dapatkan satu salinan letter offer daripada pihak banker lah. Lepas tu dokumen-dokumen sokongan yang lain macam yang saya dah selalu war-warkan, kopi geran, kopi old SPA, kopi IC, semua ni kena bagi kepada lawyer untuk lawyer draft perjanjian jual beli itulah. Dan bila dokumen tu dah ada, kita nak prepare SPA tu sekejap je, tak sampai 1 hari pun boleh siap sebenarnya lah kan. Yang ambil masa tu nak dapatkan result land search, dan juga mungkin lah nak kena tunggu ada setengah pejabat tanah tu ada kekangan untuk dapatkan land search tu pada hari yang sama. Jadi mungkin kita ambil beberapa hari lah, 2-3 hari je pun pada lama untuk dapatkan result land search tu. Okay, so bila dah dapat result land search tu dah boleh prepare SPA. Kalau Mas kata dah bagi kepada lawyer tu since bulan 12 tapi sampai sekarang tak dapat lagi, nak finalizekan SPA dan nak sign SPA tu, saya rasa mungkin ada masalah lah. Sebab loan dah lulus, sepatutnya tak ada isu pun, dah boleh prepare dan finalizekan SPA tu. So kalau nak tukar lawyer sekarang ni, okay, sekarang ni itulah dalam fasa PKP, macam yang Mas punya property ni dekat mana Sekejap saya baca balik soalan yang Mas tanya ni. Tak tulis lagi. Kena check property tu dekat mana. Kalau misalnya kata property tu berada dalam kawasan PKP, jadi mungkin ada kekangan sikit lah untuk kita berurusan nak sign SPA dan sebagainya. Di pendekatan yang saya buat, firma kewangan saya, walaupun kami bekerja daripada rumah, work from home sekarang ni, apa yang kami buat adalah kami buat pendekatan untuk membuat temu janji. Membuat temu janji. Ingat tak dulu masa kita fasa PKPB awal-awal, kerajaan membenarkan kalau misalnya kata ada urusan-urusan rasmi, urusan-urusan penting, yang mana kita perlu mendapatkan kebenaran daripada Balai Polis Penghampiran. Okay, untuk kali ni saya tak pasti macam mana mekanismenya. Kalau kita kira PKP fasa 1.0 dulu memang tak boleh langsung. Tak boleh langsung untuk kita bergerak keluar daerah dan sebagainya kan. Jadi fasa PKP 2.0 ni, 2.0 ni mungkin yang saya difahamkan ada kelonggaran sedikit berbanding dengan fasa 1.0 dulu. Okay, jadi apa yang kami buat, dan saya tak pasti benda tu berjaya ataupun tidak lah, sebab benda ni baru hari ni start PKP kan. So saya buat surat temu janji. Okay, saya buat surat temu janji, saya bagi kepada klien saya. Katalah klien saya nak sign agreement tu hari Jumaat. Okay, jadi saya tetapkan tarikhnya hari Jumaat, pukul berapa sampai pukul berapa,
jumpa di pejabat saya. Jadi saya tulis surat untuk bagi kepada klien tu, dan klien tu kena tunjukkan surat tu kepada Balai Polis Berhampiran untuk dapatkan kebenaran untuk rentas daerah nak pergi ke pejabat saya lah. Okay, itu pendekatan yang saya buat. Sejauh mana benda tu boleh ataupun tidak, saya tak boleh nak bagi jawapan tu sebab benda tu baru lagi berlaku. Kan, hari ni baru start PKP yang pasal 2.0 ni kan. Jadi, saya harap dengan jawapan saya tu boleh membantu Mas sedikit sebanyak lah. Kalau lawyer sepatutnya bukannya tutup office tak bekerja langsung. Lawyer boleh bekerja daripada rumah. Even kalau dia nak buka office pun boleh sebab kami di bawah Majlis Peguam dibenarkan sektor-sektor essential services yang dibenarkan untuk beroperasi sebenarnya. Tapi kebanyakan legal firm macam firma saya sendiri pun memang saya mengamalkan langkah selamat untuk bekerja daripada rumah. Jadi kebanyakan legal firm pun saya rasa mengambil pendekatan yang sama lah. Kebanyakannya tak buka pejabat, mereka bekerja di rumah. Bukan bermakna mereka tutup office terus tak bekerja, mereka masih lagi bekerja daripada rumah. Dan kalau misalnya kata nak set appointment tu macam saya syorkan tadi. Buat surat, hantarlah kepada klien tu dan minta klien tu pergi ke Balai Polis yang berhampiran untuk dapatkan kebenaran berentas daerah dengan surat yang ada tu. Kalau dibenarkan, dan tak ada masalah untuk saya. Kalau tidak dibenarkan, polis tak bagi, dan kita tak boleh buat apalah. Kena tunggulah sampai PKP habis. Jadi saya harap saya dapat menjawablah soalan Mas tanya tadi tu. Okay, so nak tukar lawyer tu pun bagi saya sama juga datangnya. Kalau katalah sekarang ni lawyer tu tak buat kerja, Mas rasa berat nak ambil lawyer yang sama, nak tukar lawyer lain. Saya rasa kekangan dia pun sama juga. Bila tukar lawyer lain pun lebih kurang sama juga. Okay, semua dokumen dah siap bagi complete. Okay, itulah maknanya kat sini saya rasa isu dia kelewatan tu berpunca daripada firma guaman tu sendiri lah. Dalam hal-hal macam ni, itulah berhati-hati bila nak pilih peguam, nak dapatkan urusan peguam yang biasa berurusan tu, pilih peguam yang saya selalu syorkan. Tengok dia mahir dalam bidang conveyancing, bidang hartanah tidak. Dan kalau dia sengaja melewatkan hal tu, memang kesian lah kepada klien. Dan bagi saya, kalau dapat instruction, saya lambat, saya gagal untuk memastikan SMP tu ditandatangan. Saya punya turnaround time sebenarnya saya bagi paling lama 3 hari. TAT, turnaround time kami, bila dapat ada instruction daripada klien untuk prepare SPA, saya cuba siapkan dalam tempoh 3 hari bekerja. Sebab apa 3 hari bekerja? Sebab saya nak dapatkan land search, nak buat bankruptcy search, nak kena dapatkan letter offer dan sebagainya daripada bank. So 3 hari bekerja tu memang tempoh yang saya perlukan untuk prepare SPA lah. Kalau lama sangat tu saya rasa agak pelik jugalah. Sebab saya rasa benda tu tak susah pun. Boleh buat dalam masa yang singkat saja. Dalam kawasan Kedah. Okey, dekat Kedah lah. Okey, saya harap saya dah menjawab soalan Mas tadi. Saya doakan agar urusan Mas dipermudahkan lah. So kalau nak tukar lawyer dalam masa sekarang ni, mungkin kekangan tu masih ada lagi sebab dalam fasa PKP kan sekarang. Okey. Tuan Azfar, Tuan Azfar dia tanya, Waalaikumsalam. Mohon bertanya, proses tukar nama tanah perwarisan daripada arwah nenek yang telah meninggal kepada nama mentua mengambil masa yang berapa lama biasanya? Okey, pewarisan ni Tuan Azfar boleh tengok video saya berkenaan dengan proses untuk mentadbir harta pusaka. Okey, saya ada sharekan dalam YouTube channel saya. Dia bergantung kepada, dia ada 2 teknik lah, ada dua cara sebenarnya. Satu, nak kena tengok harta tu bernilai berapa, keseluruhan harta yang ditinggalkan oleh arwah tu berapa jumlahnya, nilainya. Kalau harta tu bernilai 2 juta dan ke bawah, kita pergi ke bahagian harta pusaka kecil di pejabat tanah yang berdekatan lah. Katalah harta tu berada di Kajang. Jadi pejabat tanah yang berdekatan adalah pejabat tanah dan daerah Hulu Langat. Jadi boleh pergi ke pejabat tanah dan daerah Hulu Langat. Ada satu bahagian tu dibagi bahagian harta pusaka kecil. Kita boleh filekan permohonan untuk mentadbir harta pusaka tu di bahagian harta pusaka kecil lah. Okey, so kalau harta tu bernilai 2 juta dan ke atas, 2 juta dan ke atas, kita terpaksa membuat permohonan tu di Mahkamah Tinggi. Di Mahkamah Tinggi. So itu yang dah digariskan di bawah dipanggil jurisdiction dia, bidang kuasa. Mahkamah punya bidang kuasa untuk harta bernilai 2 juta dan ke atas. So kita kena pergi ke Mahkamah Tinggi untuk buat proses mentadbir harta pusaka tersebut lah. So bila dah kenal pasti berapa nilaian aset yang ditinggalkan oleh si mati tadi, kita buat permohonan tu di pejabat tanah ataupun di pejabat pusaka kecil di pejabat tanah ataupun buat di Mahkamah Tinggi. So prosesnya tu sebenarnya memakan masa bergantung kepada tempat yang kita filekan tadi tu.
Kalau kita filekan di pejabat tanah, di bahagian data pusaka kecil tadi, proses itu berkemungkinan besar akan mengambil masa yang panjang. Akan mengambil masa yang panjang. Berapa lama? Okey, ini kita cerita selepas fasa PKP tau, bukan dalam tempoh PKP. Dalam tempoh PKP sekarang ni semua pejabat tu pusaka apa semua tutup. Kita nak filekan permohonan dan sebagainya semua tak boleh. Sekarang ni memang kekangan tu ada. Kita tak boleh nak buat filing dan sebagainya lah. Even kita nak buat secara online ke apa ke, benda tu masih lagi kena hantar dokumen secara fizikal kepada pejabat tu pusaka kecil tu, dan benda tu dari segi prosedur memang dimestikan lah kita buat secara fizikal, hantar borang tu secara fizikal. Malangnya sekarang ni kita tak boleh nak buat lah sebab dalam tempoh fasa PKP kan. Okey, jadi tempohnya memang mengambil masa yang panjang kalau kita buat di pejabat tu pusaka kecil. Kes-kes yang kita kata apa straightforward lah, yang straightforward pun ambil masa lebih kurang dalam 8 ke 9 bulan baru selesai sebab dia nak tunggu queue. Sekarang ni queue panjang queue panjang dengan backlog cases yang ada dan sebagainya, nak tentukan tarikh bicara dan sebagainya, benda tu akan mengambil masa yang panjang lah. Jadi kebiasaannya akan mengambil masa 8 ke 9 bulan atau even worse sampai setahun pun ada. Baru nak selesai urusan pusaka tu. Okey. Kalau misal kata di mahkamah tinggi, okey pun sama juga. Sekarang ni mahkamah tinggi hanya beroperasi secara online. Ada kes-kes tertentu sahaja. Kes-kes yang dipanggil urgent, yang penting sahaja yang dikendalikan secara online. Kes-kes yang tak berapa urgent tu biasanya akan dikendalikan kemudian terkemudian. Jadi dalam fasa PKP ni kita nak filekan kes di mahkamah pun ada kekangan juga. Dan biasanya kalau di mahkamah tinggi proses tu ambil masa tak berapa lama sangat. Di mahkamah tinggi tak berapa lama pun, lebih kurang dalam 3 ke 4 bulan baru selesai lah. 3 ke 4 bulan baru selesai. Bergantung pada fakta kes, apa cost papers yang kita filekan di mahkamah dan sebagainya lah. So itu antara time frame yang saya boleh maklumkan kepada Tuan Asfar. Okay, so itu kita punya ni lah. Okay, kalau owner sendiri nak tukar lawyer, maknanya dalam urusan ni, okay, Mas kena faham dalam urusan jual beli ada lawyer bagi pihak penjual, ada lawyer bagi pihak pembeli kan. Kalau misal kata dua-dua pakai penjual tumpang lawyer pembeli, itu yang kadang-kadang bermasalah. Okay, kalau dalam urusan jual beli, pembeli tu dah lantik lawyer dia sendiri dan penjual ni belum lantik lawyer, dan sebelum ni katalah yang menyebabkan delay tu sebab penjual ni tumpang lawyer pembeli tu sendiri. Jadi saya syorkan ada bagusnya lah, ada bagusnya yang penjual ni lantik lawyer dia sendiri. Jadi lawyer bagi pihak penjual tu akan bantu mempercepatkan urusan, boleh push lawyer bagi pihak pembeli ni. Dan barang diingat dalam OTP ataupun dalam booking form dengan ejen, macam Mas seorang ejen hartanah mesti ada OTP kan. So OTP yang kita dah tandatangani tu, option to purchase ataupun agreement to purchase yang kita dah tandatangani bersama penjual dan juga pembeli tadi tu, mesti ada time frame. Mesti ada tempoh masa. Kena tengok balik dalam ATP tu ataupun OTP tu berapa lama tempoh masa yang diberikan untuk pembeli memuktamadkan perjanjian jual beli dengan peguam. Biasanya dia akan letak 14 hari bekerja ataupun 30 hari bekerja. Tengoklah dalam OTP masing-masing tu. So saya tak boleh nak advise sebelum saya tengok apa yang ada dalam OTP tu. So Mas tengok sendiri apa yang ada dalam OTP yang Mas dah sign dengan purchaser dan juga vendor tadi tu. Okay coach, thank you. Nanti Mas bincang dengan owner dan lawyer. Lawyer ni pilihan buyer sendiri, Mas side owner. Okay, right. Okay, so Mas bincanglah dulu dengan dia. Syed Mus, ni sahabat saya ni. Pagi coach, lama tak ngetih. Nak ngetih macam mana bang? Tengah PKP bang. Okay, Farah ada tanya soalan ni. Waalaikumsalam. Okay, Farah. Saya beli rumah leasehold dan nak habis bulan ketiga daripada sign SPA, tapi lawyer belah owner belum dapatkan konsen tanah. Tiba-tiba PKP pula. Bulan 3 dah nak habis bulan ketiga. Oh, maknanya sign SPA tu mungkin bulan 11 lah kot. Bulan 11 ataupun mungkin bulan 10 lah tu. Farah sign tu. Tiba-tiba PKP pula. Apa implikasi untuk saya dan owner kalau tak dapat uruskan dalam masa ditetapkan? Okay. Rumah leasehold, Farah kena faham selagi mana konsen tak diperolehi daripada pejabat tanah, selagi itulah tempoh masa untuk menyelesaikan baki harga jual tu tak berjalan. Sepatutnya lawyer yang uruskan perjanjian jual beli ni dah terangkan daripada awal lagi kepada Farah.
Okay, bila kita sign SPA tu, lawyer tu dah terangkan sebenarnya tempoh masa untuk pihak pembeli menyelesaikan baki harga jualan. Biasanya kita sign SPA kan kita bayar 10% saja, 10% tu sebagai deposit. Baki another 90% tu pula kita bayar melalui pinjaman kita buat dengan bank lah. Dan baki 90% tu perlu dibayar dalam tempoh tertentu. Biasanya kita letakkan 3 bulan. 3 bulan tu bermula daripada bila? Kalau untuk kes Farah, rumah leasehold, kita kena selesaikan dalam tempoh 3 bulan selepas consent to transfer dapat daripada pejabat tanah lah. Kalau misalnya kata rumah tu freehold, tidak ada sekatan kepentingan, kita perlu bayar dalam tempoh 3 bulan daripada tarikh SPA itu sendiri. Daripada tarikh SPA itu ditandatangani lah. Kita letakkan tarikh itu dalam perjanjian jual beli itu bermula 3 bulan daripada tarikh SPA itu. Okey. So macam Farah sekarang ni sebagai pembeli, Farah tak perlu risau sebab konsen pindah milik, selagi konsen tu tak diperolehi daripada pejabat tanah, selagi itulah tempoh 3 bulan tu tak bermula. Okay, so jangan risau, tak ada apa-apa masalah untuk dikenakan penalti lewat bayar dan sebagainya lah, sebab tidak ada apa-apa kata apa kelewatan yang disengajakan berpunca daripada pejabat tanah tu bukan kelewatan kita, pejabat tanah yang proses permohonan konsen tu, dan kita tak boleh nak kenal pasti berapa lama tempoh yang diperlukan untuk pejabat tanah keluarkan konsen transfer tu. Jadi dalam perjanjian jual beli memang ada ni nyatakan, kena tanya balik dengan lawyer yang uruskan urusan jual beli Farah tu lah. Baik coach, nanti saya akan tengok video coach. Okey, boleh tengok dalam YouTube channel saya ada. Saya dah kongsikan di YouTube channel saya tu. Okay, so sebenarnya dah exceed dah 30 minit. Sekarang ni dah 36 minit dah saya berbicara secara live. Okay, saya tak nak ambil masa tuan-tuan perempuan lama-lama. Okay, saya dah tetapkan sekarang ni di musim PKP 2.0 ni, segmen 30 minit bersama Coach Isaac. Anda tanya Coach jawab, saya dah tetapkan 30 minit. Saya tak nak lebih daripada 30 minit. So kali ni dah terlebih 7 minit dah, 37 minit 23 saat dah sekarang ni. So saya minta maaf banyak-banyak kalau misal kata saya terpaksa menghentikan siaran live kita ni lah. Alamak, ada lagi yang tanya, tak apalah saya layan lah kejap nak filekan request di pejabat tanah nanti tu kena guna lawyer ke coach? Pakai lawyer pun boleh, nak buat sendiri pun boleh, tak ada masalah. Di bahagian nanti pesaka kecil di pejabat tanah tu boleh filekan sendiri tanpa melalui peguam. Yang di mahkamah tinggi sahaja yang perlu menggunakan khidmat peguam. Tuan Asfar, saya harap dapat membantulah kat situ. Okay, Abu Syafiq boleh tanya, dalam PKP ni tuan agak mudah ke dalam urusan lelong? Tarikh 37 tarikh 37 Januari. 37 Januari tu hari apa tu? 31 ke? 31 Januari kot. Takut juga sangkut nanti. Lelongan saya tak pasti. Dalam tempoh PKP ni macam mana dia punya urusan tu? Saya tak pasti. Minta maaf banyak-banyak Tuan Syafiq. Okay, Tuan Imran ada tanya. Waalaikumsalam Tuan Imran. First time follow live coach. Thank you untuk perkongsian Muhammad. Okay, terima kasih sama-sama. Thank you coach. Okay, terima kasih Farah. Okay, so maknanya semua dah soalan-soalan tuan-tuan perempuan saya dah tengok dan saya dah jawab. Alhamdulillah, mana-mana yang saya tak sempat nak tengok jawab soalan-soalan tuan-tuan perempuan tu boleh teruskan untuk di email saya andahartanah@gmail.com dan juga boleh WhatsApp saya ke nombor 012-655-0685 012-655-0685. Teruskan hantar soalan-soalan anda melalui email ataupun melalui WhatsApp. InsyaAllah saya akan pilih soalan-soalan yang akan diutarakan melalui rancangan live saya pada esok hari dan hari-hari seterusnya sepanjang tempoh PKP ni sampailah 26 bulan. Kalau tak bersambung lah, insyaAllah, amin. Kita doakan sampai 26 bulan je. Lepas tu kita dah boleh bekerja macam biasa dan kes-kes COVID-19 pun dapat diturunkan lah dia punya jumlahnya lah, insyaAllah. So kita sama-sama doakan. Okay, sekali lagi, siapa-siapa yang belum dapat e-book saya boleh masuk ke link yang saya berikan dekat bawah ni. Boleh masuk ke link yang telah diberikan. Dapatkan e-book saya, tips mudah jual beli hartanah, dan juga e-book kedua saya, jom beli hartanah tahun 2021. So itu sahaja perkongsian saya sebagai mukadimah segmen 30 minit bersama Coach Isaac. Anda tanya, Coach jawab untuk hari ini, dan insyaAllah esok kita akan teruskan perkongsian tepat jam 10 pagi. Saya akan bersama dengan tuan-tuan perempuan semua
selama 30 minit maksimum. Tak boleh lebih daripada ni pun dah sampai 40 minit dah ni. Okay, so itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.